Baik, saudara, lintas langsung negeri-negeri hari ini dimulakan dengan perkembangan dari Negeri Sembilan. Antara paparannya konsep pelancongan baharu. Rakan penyampai Syafiq Azur Zafri di RTM Seremban sedia dengan perkembangannya. Silakan Syafiq. Tahap pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP penduduk di Port Dickson mencapai 95%. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aidi Shah Muhammad, pemantauan konsisten dijalankan di kawasan tumpuan ramai melibatkan premis perniagaan, makanan, hotel, pantai dan rumah ibadat. Kita memohon kerjasama sepenuhnya daripada individu maupun masyarakat di dalam daerah Port Dickson ini untuk sentiasa mematuhi SOP seperti pemakaian mask yang betul dan juga penggunaan hand sanitizer dan juga menjaga penjarakan sosial di kalangan mereka. Perkara ini amat penting supaya kita dapat memastikan yang rantaian COVID-19 di daerah Port Dickson tidak lagi meningkat di masa hadapan. Mulai 24 Julai hingga 4 Oktober, 78 kompaun telah dikeluarkan meliputi pelbagai kesalahan hasil pemeriksaan terhadap individu dan premis terlibat. 70 kompaun atas kesalahan tiada rekod suhu badan dan nama pekerja serta buku rekod pelanggan tiada catatan. Manakala 6 kompaun dikeluarkan bagi individu yang tidak memakai pelitup muka, berkemah di pantai, tiada penjarakan fizikal dan enggan bersurai. 4 kompaun dikeluarkan bagi premis hotel kerana pekerja yang tidak merekodkan nama dan suhu badan semasa diperiksa dan 1 kompaun di pantai kerana kesalahan memberi khidmat sewa kemah sehingga gagal mengawal kehadiran pengunjung yang ramai pada satu masa. Pematuhan terhadap SOP dilihat perkara yang bagus demi melindungi seluruh rakyat. SOP ni penting sebab dia menjaga keselamatan kita. Lagi satu, paling penting lagi SOP ni untuk mengelakkan daripada kena wabak COVID ni. Dan SOP ni tak menyusahkan orang. Dia untuk keadaan sekarang ni memang kena ikut lah. Pakai mask, sentiasa selalu jaga jarak. Lepas tu, tulis nama, masa sejahtera tu daftar. Jadi benda ni akan bukan kita selamat lah. Bagi saya, SOP ni dia sangat penting lah untuk kita memutuskan rangkaian COVID yang mana benda ni kita tak nampak, kan? So dia punya gejala pun bukannya sehari dua kita boleh detect. Ada sampai yang kali ketiga baru dia dapat detect lah, kan? So kita minta kerjasama daripada awam-awam lain. Kalau boleh bantu kerajaan. Bagi saya benda ni tak susah pun, kan? Sama-sama kita jaga kita. Usaha Malaysia Inbound Chinese Association MICA yang memperkenalkan konsep pelancongan normal baharu iaitu Friend, Family and Fun Freebie Holiday dijangka dapat membantu melonjakkan lagi sektor pelancongan di Negeri Sembilan. Menurut pengurus Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan LPNS Muhammad Afif Anwar, dalam tempoh pandemik COVID-19, pelancongan domestik diberi perhatian khusus dan pendekatan MICA menggunakan kaedah perniagaan kepada perniagaan dapat memberi peluang kepada pemain industri pelancongan untuk memperkenal produk mereka. LPNS kini giat mempromosikan pelancongan yang dilihat semakin mendapat tempat dalam kalangan pelancong tempatan. Ya, pelancongan juga menjadi kita punya promosi yang terutamanya. Selain daripada PWRS, kita ada juga Jeram, hutan Kanaboy di Jelebu. Dan pelbagailah hutan dan pelancongan yang terdapat di Negeri Sembilan. So usaha MICA ni tentulah adalah usaha yang terbaik dalam mempromosikan lagi Negeri Sembilan di serata dunia. Sementara itu, menurut Presiden MICA, Datuk Dr. Enggi Eng Wai Sam, Holiday adalah berbeza daripada konsep pelancongan yang diguna pakai sebelum ini dan penggunaan media sosial melalui individu berpengaruh atau Key Opinion Leaders, KOL, dengan jumlah pengikut yang ramai dapat menjadi platform penting mempromosikan pelancongan. Ya, the B2B sessions untuk menggalakkan members MICA untuk
lebih banyak develop produk-produk tourism. Sebab ecotourism dulu kami tak fokus, tapi sekarang kami mesti fokus ecotourism. Macam saya pergi PD Forest, I like the place very much. The PD Forest, it can be cycling, jungle trekking, glamping, camping, then there is air terjun juga. So this is a family package. Pondok Polis Pengkalan Kempas Linggi yang telah berusia 100 tahun masih lagi beroperasi sehingga kini serta merupakan antara yang terawal ditubuhkan di Negeri Sembilan. Seiring dengan usia penubuhannya, Pondok Polis ini yang terletak di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Port Dickson masih lagi memainkan peranannya sebagai tempat untuk menerima segala aduan dan permasalahan masyarakat setempat. Ditubuhkan pada tahun 1920, ia berfungsi sebagai tempat pembayaran cukai dalam kalangan pedagang asing di jeti Pengkalan Kempas yang terletak di Sungai Linggi serta menjadi laluan utama para pembesar dan kenamaan pada zaman dahulu. Menurut Korporal Muhammad Yusof Muhammad, 59 tahun, antara anggota polis yang telah berkhidmat di Pondok Polis Pengkalan Kempas menzahirkan rasa bangga kerana dapat berkhidmat di situ selama 21 tahun sejak 1999. Banyak kenangan manis yang ada di sini. Yang pertama, saya dapat bergaul dengan masyarakat. Dan pada mula asalnya, saya cuma ada 2 keluarga saja. Bangsa Melayu di sini dan selainnya Cina dan bangsa India. Ya, saya dapat cerita daripada orang tua-tua di sinilah. Mengatakan, dahulu Pengkalan Kempas ni adalah satu pelabuhan dan persinggahan pedagang-pedagang. Dan pada mulanya saya dapat tahu juga, dia orang bagi tahu, dia kata di sinilah mendaratnya. Ni Puteri Halipo semua mendarat di sini. Pedagang barang-barang daripada sini dia bawa ke Seremban menggunakan kenderaan kereta lembu pada masa itu. Daripada sebuah balai polis, ia telah dijadikan pondok polis dan pembukaannya dirasmikan oleh Ketua Polis Negeri Sembilan ketika itu, Tun Hamzah Tun Abdul Rafar pada 15 Mei 1971. Dalam pada itu, peranan Persatuan Keluarga Polis Perkap IPD Port Dickson amat besar sebagai tulang belakang dalam membantu pegawai dan anggota polis menunaikan amanah. Meskipun negara dilanda pandemik COVID-19, Perkap masih utuh dengan membantu ahlinya dan keluarga yang terjejas dengan menganjurkan kursus keusahawanan secara percuma. Kita adakan juga khusus keusahawanan secara percuma kepada semua ahli-ahli Perkap dan juga anggota-anggota dan pegawai-pegawai untuk menjana pendapatan diorang lah. Alhamdulillah setakat ni ada yang berjaya. So kita akan meneruskanlah program-program sebegini untuk mendapatkan pendapatan diorang lah, sampingan untuk kita menampung keluarga kita lah. Kursus keusahawanan yang mengajar mengenai perniagaan secara dalam talian ternyata membantu ahli menjana pendapatan terutama ketika PKP. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Ya, Syafiq, terima kasih langsung dari Negeri Sembilan.